So saya dah start. Okay. Saya dah start recording. So tajuknya ialah perbezaan di antara plotting dengan analisis. Okay. So saya share screen. Okay. Minta maaf banyak-banyak tapi saya menggunakan contoh EuroJPY sebab ini merupakan contoh yang sangat-sangat baik. Okay. Kenapa saya kata ini merupakan satu contoh yang sangat baik? Sebab in term of plotting and marking. Marking ni apa? Sini ada RBS. Plotting ni apa? Low, high, high, low, high, 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 low, high, high dan sebagainya. Dan dalam time frame monthly pun kita dah nampak kemampuan trader ni tadi untuk cut off significant point. Sebab kalau kata nak ambil plotting, dia kena ambil daripada bawah ni, supposed to be, sepatutnya. Dan sekiranya dia nak potong plotting, dia kena ambil kira point RBS ni sebab point RBS ini merupakan low point. Semestinya dan sewajibnya sekiranya kenaikan yang ke atas akan berlaku, dia kena buat retracement dekat sini. So this is a significant price yang sangat-sangat penting untuk mengesahkan bahawa kenaikan itu akan berlaku in term of long trend, uptrend. Okay. So dah nampak skill dia, pemahaman dia kita dah nampak. Okay. Cara dia potong, cara dia marking, cara dia buat assumption of plotting yang akan berlaku tu bagaimana. Kita dah nampak dia punya skill kat sini. Okay. Bila mana kita turun time frame weekly. Okay. Dan sekali lagi, kita boleh nampak dengan jelas bahawa kefahaman trader ini berkenaan dengan the function of higher high adalah sangat baik. Sebab apa dia tak ambil yang ini? Sebab dia ambil yang ini. Kenapa? Kalau kata kita nak ambil low, supposed to be kita ambil low yang ini, tapi dia ambil low yang ini. Dan bila mana tengok dia punya plotting pun, saya dah boleh faham dan saya dah boleh tahu yang mana trader ni sememangnya dia faham berkenaan dengan teori of high dan juga low. Ataupun high dengan low lah. Okay. Dan dia punya assumption of plotting dan sebagainya in term of marking tak banyak. Hanya ada satu sahaja marking untuk time frame weekly. So mantap lah. Steady lah. Marking ni steady. Okay. Next. Pada time frame daily. Baik. Sekali lagi. Time frame daily. Yang mana ada high, low, lower high, lower low, lower high, assumption akan berlaku kenaikan dekat atas sini. Seterusnya dekat sini ada satu SBR yang masih lagi belum berlaku retracement. Dia buat double pixel, yang ini dia buat triple pixel. Mantap, steady, cantik. Memang best. Okay. In term of plotting dan juga marking. Tapi setakat ni tuan-tuan, setakat ini, apa yang tuan-tuan faham? Dengan melihat daripada time frame monthly, weekly dan daily. Apa yang tuan-tuan faham? Cuba share dengan saya. Dia nak naik ke? Dia nak turun ke? Apa yang tuan-tuan faham? Abang Asid? Kalau tengok pada weekly dan monthly dia nak naik. Tapi kalau tengok pada daily, dia sudah ada structure untuk downtrend pula. Okay. Jadi Abang Asid punya pemerhatian adalah berpandukan kepada candle yang menjadi input ataupun marking yang menjadi input. Marking and plotting yang menjadi input. Which one? Marking and plotting. Marking and plotting. Okay. Go on, proceed. Jadi untuk kita tengok weekly dengan monthly tu berjaya naik ke tak, dah macam hamba lah. Pasal kita dah nampak daily ni ada kemungkinan untuk turun. Cantik pula tu. Okay. Itu saja boleh cakap. Okay. Wong, apa yang Wong nampak based on marking and plotting? Okay, based on yang tadi cikgu mention punya marking, so actually sangat macam yang kita pernah belajar sebelum ni lah, cuma ada significant marking. So dia punya pit stop dekat mana, lepas tu dia punya expectation arah ke mana. So sangat jelas lah. Abang Ravindran? Ya juga sama juga. Sama? Ya, apa yang Wong kata, marking di mana ke arah mana dia perginya dan
di mana dia punya turning point ataupun retracement lah cikgu. Okay. Apa yang saya nak sekarang ni guys, okay, saya cakap ni kepada semua bukan kepada trader yang buat analisis untuk Euro JPY ni, bukan. Trader yang the owner of this analysis, this floating, this marking, dia ada exception. Pasal apa? Dia tak boleh nak voice out sama macam kita. Okay. So dia ada exception. Okay. Antara sebab lain kenapa saya minta sangat-sangat kerjasama daripada tuan-tuan semua untuk buat video chat, record dan bagi ulasan tuan-tuan secara live during the recording adalah kerana bila mana kita select template, bila mana kita select basic marking and plotting tuan-tuan semua, saya nak kita spot on nampak ke mana market akan pergi, yang pertama. Yang kedua, the potential entry point, SL dan TP. Faham tak? Faham tu. Benda tu tidak boleh dibuat tanpa ulasan. Itu yang susah. Faham tak? Faham. Kita nak kena explain. Kita nak kena buat webinar, kita nak kena explain. Faham tak? Faham. Okey. Saya nak sampai satu tahap seolah-olah kita buka template dan kita nampak basic marking, kita nampak plotting macam biasa dan dalam masa yang sama kita nampak market offer. Clearly daripada plotting tu tadi, daripada marking itu tadi, kita nampak market offer. Faham tak? Faham cikgu. Betul. Itu yang saya nak. Ada masa-masanya tuan-tuan, bila mana kita buat webinar, kalau tuan-tuan perasan, ada masa-masanya, ada sesetengah daripada tuan-tuan nampak the opportunity untuk entry. Faham tak? Faham cikgu. Itu yang saya nak. Cikgu, bagaimana dia punya plot, cikgu, bagaimana dia plotting dan marking, mungkin ada kesilapan ke? Tak ada. Untuk trader ni memang memang steady lah. Alhamdulillah memang dia punya marking dia memang mantap lah. Yeah? Okey cikgu. Saya tak boleh nafikan in term of plotting and marking and whatsoever memang steady lah. Okay, basically memang steady lah. Kalau Tak, kata maksud kita saya, tengok. Maksud saya memang ada yang steady, ada yang masih kurang mahir macam saya, betul mungkin tak tahulah. Cikgu punya penilaian terhadap marking tak tahulah macam mana terhadap saya punya marking lah. Faham Okey, ni abang nak bercakap pasal abang punya marking ke? Bukan, kadang-kadang kita Google video chat tu, kadang-kadang marking kita mungkin kita pun tak pasti. Tapi kita bagi komen macam mana cikgu? Saya sebenarnya kurang jelas dengan apa yang abang Ravindra nak sampaikan ni. Bukan, cikgu katakan upload di selalu pair tu bagi sampai komen di ke mana market arahnya dan ke mana di mana entry dan sebagainya, betul tak? Okey. Tapi mungkin pada pendapat saya lah cikgu, bila kita buat itu video tu mungkin ada kesilapan, mana saya belum cakap lagi lah, maksud saya tak tahu sama ada saya cakap atau tidak, tapi kita bagi pandangan saja. Okey. So itu memang orang kata betul ke atau penerangan ataupun silap, macam mana nak tahu? Faham juga? Abang Asyik. Saya faham. Dia macam ini, Pak Ravindran. Kita buat saja mengikut kefahaman kita. Lepas tu nanti kawan-kawan dan cikgu boleh tolong nilaikan selepas tu. Yang mana kurang, yang mana betul. Kita boleh, akan macam Abang Ravindran dah bikin, tak ada orang nak tengok. Kalau macam gitu, kita tak payah teamwork lah. Mesti saya pun nak tengok, Wong pun nak tengok, Reza pun nak tengok, Amirul pun nak tengok, Kevin pun nak tengok, semua orang nak tengok. Bila letak aja kan, mesti ada satu orang tengok. Tak semua orang, mungkin satu orang. Tapi bukan satu orang lah, semua orang akan tengok. Jadi kita memang nak kena buat silap. Bila kita dah buat silap, kita lebih cepat belajar. Yes. Itu kita kena komen lah. Walaupun kita bagi dia punya plotting marking, tapi saya perlukan komen, dia punya balas okey ke, tak okey ke, itu saya nak. Betul.
So itu yang kita cuba terapkan lah. Okay. Kita sama-sama berusaha untuk kita terapkan teamwork tu tadi. Betul, saya setuju apa yang Abang Ravindran cakap, apa yang Abang Asyik cakap. Saya sangat-sangat bersetuju dan saya sangat-sangat appreciate. Saya sangat-sangat menghargai sekiranya ada daripada tuan-tuan yang sudi untuk membantu kawan-kawan kita yang lain. Okay? Saya tak pasti orang lain macam mana, pemahaman orang lain tentang ilmu macam mana. Tapi as far as saya sekarang, daripada awal dulu sampai sekarang, kalau nak kata macam contoh, okay, kita ada 10% punya knowledge. Sorry, kita ada 100% punya knowledge. Kita kena bagi 90% je. 10% kita tak boleh bagi, kita kena simpan. Tak. Saya bukan jenis orang yang macam tu. Apa yang ada semua saya bagi dan gradually, ilmu tu sebenarnya dia berkembang tahun demi tahun, sedikit demi sedikit sehinggalah sekarang. Dia tak pernah full stop dekat situ, tak pernah. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat. Macam tu. Okay, boleh Boleh. Okay, nice. Now, ada sampai satu masa kadang-kadang yang mana analisis itu tadi, dia akan stuck dekat situ. Memang dia akan stuck dekat situ. Dia tak akan ada perkembangan. Dia tidak akan ada insinuation of apa yang market akan buat. Dia tak akan ada. Okay. Yang ni saya tak boleh ambil contoh lagi. Kejap. Saya tak save lagi. Okay. Yang ni Farizal. Okay. So kita tengok Wong punya kejap. Oh Wong, dia panjat naik lah Wong. Ya. Tapi dia ada satu, kalau kita tengok dari segi minor punya kan, so kemungkinan ada satu miss out lah daily SBR dekat sana. Dia panjat naik. So kalau kita tengok dekat time frame weekly, ada chances of pukul curi dekat sini. Tu yang menyampah tau. Daily. So kalau kita ambil minor, ini yang paling dekat. And then atas ni lah. Oh jam. So maybe last station je lah yang belum retest itu SPR sajalah. Sebab atas yang tu atas semua ni? macam bukan. Yang yang ni. Okay. Sebab atas tu pun mostly kalau naik terlalu banyak saya rasanya bukan downtrend lah, kemungkinan ada perubahan. Okay. So nanti Wong tolong update analisis Okay, boleh saya share template nanti. Okay, yang ni Amirul punya. Amboi. Dia, Kelvin pula tak ada. Sayang lah. Ini kita baru discuss malam ni kan? Ya cikgu. Sayang. Kelvin pula tak ada. Sayang bukan sebab tak entry guys Jangan salah faham. Tapi sayang sebab kita tak dapat, yelah Kelvin tak ada. Kebetulan dia pun ambil anak dia apa semua kan. Cumanya kita nak tengok apa yang kita faham tentang market semalam dan apa reflection dia pada hari ni. Faham tak guys? Itu yang kita nak. Kesinambungan. Apa yang kita faham semalam, apa yang akan berlaku pada market in future. Semalam tu kiranya future-nya hari ni lah kan. So bendanya dah jadi dah sekarang ni. So itu yang kita nak. Dan bila mana kita dapat the rhythm on how to read ataupun on how to kita dapatkan satu assumption yang accordingly market react macam tu. Benda tu yang kita nak, kalau boleh kita nak sustain, benda tu kita nak maintain, benda tu kita nak jaga kefahaman tu, faham tak? Maksudnya pembacaan kita in term of dia punya kata apa tu, dia punya player punya domination, dia punya the balance of buyer and seller, pemahaman kita sewaktu itu tepat. Faham tak? So kita boleh ride on dengan pemahaman yang sebegitu untuk this particular
pair. Tapi kena update lah time to time. Kita nak tengok lah dia punya reaction dengan marking macam mana dan sebagainya. Kan benda tu for sure kena buat lah. Tak boleh lah kita dah yakin yang mana seller akan cross over the line. Boom, dia akan turun sampailah ke bawah dekat low tu. Tak boleh lah macam tu. Nak kena baca lah balik kan. Pasal apa? Kalau kita tengok untuk AUD/JPY, okay, sampai dekat sini, ini merupakan time frame monthly. Kena ingat guys, hari ni baru 5 hari bulan 12. Kita ada baki lebih kurang dalam 18 hari lagi untuk trade. 18 hari tu termasuk dengan Christmas. Ada banyak cuti bulan ni. Saya dah lupa kira sekali dengan cuti. Sort of lah, lebih kurang 15, 14 hari macam tu lah, lebih kurang. Okay. So, awal minggu, awal bulan, dia dah hit on level ni. Dia dah berjaya sampai. Ada kemungkinan yang kita tak nak sekarang ni, bila mana dia sampai bawah ni, nak sampai penutup ke hujung bulan tu, dia naik balik. Faham tak? Faham, Ya. cikgu. Faham. So, baca. Kalau kata understanding kita dekat kawasan sini ialah seller berjaya menguasai pasaran, tapi kita tak boleh nak kekalkan mentang-mentang lah kita target semalam, dia akan buat lower low, dia buat lower low pula hari ni, kita pun pulun lah sell. Tak boleh macam tu, salah. Kita nak kena tengok pula reaction dia macam mana. Kemudian pembacaan daripada segi tarikh, hari ni baru 5 hari bulan. Ada berapa lagi baki hari untuk trade bagi bulan 12 tahun ni. Tengok pula, dia nak jumpa dengan monthly punya marking. Apa reaction dia. Ada possibility yang mana dia akan naik. Benda-benda tu kena baca time to time. Boleh tak? Boleh. Okey tak Wong? Okey, cikgu. Abang Ravindran? Okey cikgu. Cikgu, saya soalan cikgu. Sila. Katakan kita tengok dalam time frame daily kan. Okey. Ada monthly support dan sebagainya. Betul Monthly tak? support. RBS. Kejap. Monthly support. Ya. Mana monthly support dekat sini? Yang RBS monthly cikgu. RBS monthly. Bukan, ada garisan monthly, ada kita tulis monthly, weekly satu dan Okey. itu dia semua support kan? Itu resistance become support. Okey, RBS. Ya. So maksud saya, kalau kita tengok daily time frame, kita tengok support untuk daily ke atau boleh juga ambil sebagai monthly support di sebelah sana, di tempat itu. Faham tak cikgu? Abang Asyik, tolong. Bukan, maksud saya begini cikgu. Bila katakan kita tengok demi support mengikut time frame, betul tak? Support Contohnya, mengikut time frame. contohnya sekarang candle bear tu dia turun bawah, betul tak? EJ dah turun sampai ke monthly punya dekat-dekat nak monthly support lah cikgu. Betul tak? Okey. Belum sampai lagi. Tapi kita boleh ambilkan itu sebagai support tak? Untuk maksud saya dalam time frame daily dan kita ambil support time frame monthly. Okey. Yang pertama, Ya. bila mana kita marking dia sebagai RBS, Ya. dia RBS dia bukan support. Itu yang pertama. Ya, okey. So, let's say dia punya short term dia RBS, resistance become support. Ya. Bila mana you nak macam mana cakap guna marking tu, you tak boleh pronounce benda tu sebagai support. Tak boleh. Ya cikgu, itu sebagai low point lah cikgu, betul tak? Bukan. Dia akan wujudkan satu low dan sebagainya. Tak ada. Bukan. Dia macam ni. RBS dengan support tu dua function yang totally different. Sangat-sangat berbeza. Okey. So, bila mana benda tu marking tu nama dia RBS, dia RBS lah. Tak kisah time frame mana, dalam time frame mana, tak kisah. Tak kisah. Okey. Ini yang saya nak. Faham cikgu? Boleh? Ya, boleh. Okey, contoh saya tukar time frame. Sekarang ni kita pergi H4. Okey. Bila mana kita pergi H4, kita nampak sini ada monthly punya marking warna biru, ini ada weekly punya marking warna biru, betul tak? Ya, betul. Okey. Ini support ke RBS?
RBS. RBS lah. Dia tak boleh tukar jadi support. Dia RBS lah. Faham? Ya, betul. Ya. Kalau sekiranya kita nak stick on the support, boleh, tak ada masalah. Bukannya salah pun, boleh. Sememangnya ada support. Nampak? Memang ada support kat situ. Ya. Tapi kalau kata kita nak ambil time frame weekly ni, mana ada support? Tak ada. Tak ada, betul. Ya. So dia RBS. Dia bukan support. Jangan ambil apa nama tu? Jangan ambil dia punya hujung ayat je. RBS, resistance become support, so you panggil dia support je. Tak boleh. Okey, faham. Walaupun you punya point tu betul, walaupun you punya hujah tu betul, tapi you akan confusekan kawan-kawan yang lain. Okey, faham. Boleh Clear Boleh juga, clear. Okay. Abang Asyik ada apa-apa nak tambah tak? Kod-kod saya tersalah faham ke apa ke? Salah tegang ke? Tapi Abang Ravindran punya soalan tu masih belum dah terjawab belum Abang Ravindran? You punya soalan. Bukan, saya nak tanya, soalan saya sebenarnya, katakan contohnya kita buat sell lah. Sekarang contohnya kita buat sell lah cikgu. Okay. Bila sell, kita ambil sebagai TP contohnya. TP tu boleh ambil ke monthly RBS ke atau weekly RBS? Itu soalan saya. Soalan dia pasal TP. Ya. Aduh, hai. Dia cuma fikir pasal time frame weekly dengan monthly ni boleh digunakan untuk daily punya structure. Ya. Macam itu. Betul, ya. Jauh benar fahamnya. Abang Asyik, apa nama? Itulah Abang Asyik, terima kasih banyak-banyak sebab sudi join kita punya kelas. Bukan. Banyak sangat-sangat jasa Abang Asyik dalam membantu apa orang kata mengharmonikan perkataan-perkataan dalam grup. Dia pandai-pandai baca minda saya cikgu. Itulah Abang Asyik ni. Abang Asyik pandai baca minda saya. So guys, ini kelemahan saya cakap terang-terang lah. Okay. Ini kelemahan saya yang mana in term of bahasa saya memang ada masalah. Saya cakap terang-terang. Bukan saya tak pandai berbahasa Melayu. Tak, bukan macam tu. Cumanya saya punya otak nombor. Kalau kata sembang nombor dengan saya cepat dapat. Tapi kalau sembang, itulah. Dah jadi lah malam ni kan. Lain tanya, lain yang saya faham, lain yang saya jawab. Okay, so sorry about that. Okay, baik. Soalan, boleh tak kita ambil TP dekat time frame daily lah. Tadi yang tak faham tadi daily kan. Okay, saya tukar time frame jap. Okay. So ini dia soalan daripada Abang Ravindran yang mana boleh tak kita ambil TP time frame daily ni, kita tengah trade dekat time frame daily, tapi kita nak ambil TP monthly ataupun weekly. Betul tak Abang Ravindran? Ya, betul juga. Okay. Abang Asyik ada apa-apa nak tambah tak atas pemahaman saya tu? Tak ada cikgu. Betul dah lah yang saya faham kan? Ya. Ya, betul. Okay. Baik. Dia punya explanation dia, jawapan dia macam ni. Bila mana kita nak ambil TP, tentu-tentunya kita dah ada entry. Dalam Badar, bila mana kita nak entry, kita entry berdasarkan floating ataupun structure. Yang mana kita diterapkan dengan sebuah pemahaman, kalau sekiranya kita punya, dalam kes AUD JPY ni satu contoh yang baik. Current structure downtrend, previous structure uptrend. So sekarang ni, entry dengan SL dekat current, TP pula dekat previous. Boleh tak? Ya, betul. Boleh. Okay. Dalam keadaan time frame daily AUD JPY, kalau sekiranya kita target untuk ambil TP dekat point high, nampak tak point high? Previous structure? Ya. Logik ataupun tidak? Logik. Okay. Boleh kita nak ambil dekat situ. Cuma, ada cuma dia kat sini.
Saya dah sebutkan tadi, sekarang baru 5 hari bulan. Market dah berjaya crossover sebanyak ini. Dan tak jauh daripada situ, ada monthly punya marking. Yang mana sekiranya dalam minggu ni juga, AUD JPY bertembung dengan marking time frame monthly itu tadi, ada kemungkinan the balance of the trading day bagi bulan 12 akan menghala naik ke atas. Faham tak? Faham. Okey. So, sekiranya tuan-tuan target untuk ambil TP dekat high, it is a risk sebenarnya. Bukan satu destination yang confirm dia akan hit on by this month. Boleh faham tak? Faham. Boleh. Destination yang paling dekat sekali tentunya adalah pada kedudukan support higher low pada previous structure tu. Yang sekarang dia jumpa. Nampak? Nampak. Okay. Nampak. So, kalau sekiranya terlepas entry, tak boleh nak masuk. Dah terlepas dah pasal apa? Baru semalam discuss. Hari ni dah jadi dah. Dia dah sampai dah situ. Ya, Okey. betul. Sekarang ni dah terlepas bas dah ni. Tak boleh nak entry dah ni. Okey. Okey. Sekejap Ini kita punya target yang mana dia akan naik ke atas sini. Okey. Selepas mana berlaku kenaikan di sini, kita target dia akan berlaku lower high dekat sini lah. Ya. Okey. So, jangan entry dah. Janganlah disebabkan kerana dia dah ambil lajak sampai sini dengan confidentnya akan sambung sell tu terus sampai high. Faham tak? Okey juga. Faham. Janganlah ada keyakinan yang begitu kukuh sampaikan macam tu sekali. Janganlah. Boleh tak? Boleh juga. Okey. Okey, saya macam tergantung kejap. Saya stop sekejap. Ada soalan silakan. Kalau ada apa nak tambah, dialu-alukan. Silakan. Tak ada nak tambah? Cikgu, okey, saya ada soalan. Saya nak tanya cikgu. Sila. Kan, normally ada tak trader kan, dia dekat, contohlah, mereka ada... Wong, sorry Wong. Hello? Suara Wong macam jauh Wong. Hello, dengar tak? Macam okey sikit. Oh, okey. Maksud saya kan, ada tak yang contoh sekarang kan kita buat satu assumption lah. Lepas tu dia akan turun pada weekly punya RBS. Lepas tu naik ke lower high yang cikgu marking tu lah. So maksud saya ada tak trader yang buat macam keputusan untuk buy ataupun memang mereka follow downtrend saja? Okey. Soalan tu sebenarnya subjektif. Okey. Saya tak boleh jawab soalan tu sebab saya akan bias dengan saya punya kehendak. Betul. Okay. Kalau saya kalau bagi saya kan, saya biasa saya tengok risk reward sajalah. Normally saya cakap terang-terang lah, saya jenis orang yang saya akan follow the trend. Makna kata kalau saya nampak current structure to sell, saya akan fokus sell je. Saya tak nak pening-pening kepala nak campur buy and then sell, buy and then sell. Saya tak nak pening kepala. Saya macam tu lah. Okay. Sebab tu saya cakap soalan tu susah nak jawab sebab dia akan bias dengan saya punya personal favor. Jadi in term of movement, kita bincangkan tentang movement. Okay. Baik, macam ni. Kita ambil peluang berdasarkan kepada pergerakan. Okay, macam ni. Sekarang ni, ada trader yang dia suka buy dekat support. Contoh. Okay.
Dan assumption dia ialah dia akan naik untuk buat lower high dekat sini. So dengan sukarelanya dia berani untuk mengambil risiko dan dia buy dekat kawasan ni dengan harapan akan naik sampai atas ni lah. Okay? Ada trader yang macam tu. Ada pula trader yang dia tak nak buy dekat sini sebab pada dia terlalu berisiko. Okay? So apa yang dia buat ialah Kejap. Bila mana clearly nampak rejection berlaku di sini, the next point ialah akan pergi sini. Yang paling dekat. Betul tak, Wong? Betul. Okay. Ini zone yang dia akan buat buy stop. Okay, faham. Boleh faham? Boleh. Ada apa-apa tak yang saya tertinggal berkenaan dengan soalan daripada Wong? Tak ada, cikgu. Clear. Okay. Lain? Yang lain? Maaf cikgu, itu tempat untuk buy stop. So dia fikir akan naik lagi. Trader tu fikir akan naik lagi lah. Dia macam ni. Untuk trader yang suka entry jenis stop order ni tadi, okay. Yang pertama in term of lot size, dia kecil. Dia besar. Dan depo dia kecil. Katakanlah contoh, okay. Dia target market tu akan naik daripada sini ke sini. Ini merupakan satu zone yang pada dia confirm akan naik. Contoh, okay. So, apa yang dia akan buat ialah, okay, macam ni. Beli dia sampai atas, sampai TP. Sampai TP ke dekat situ je ke, ikutlah macam mana sekalipun. Saya pun tak pandai sangat benda-benda tu. Okay. Kalau kata kita kira, alamak besarnya. Saya tak share screen kan? Sekejap. Saya share screen one. Okay. So, katakanlah, okay, daripada bawah ni naik ke atas ada lebih kurang dalam 20 pip lah. Itu 24.8, saya ambil 20 pip lah. Okay. Katakanlah 10 sen darabkan dengan 20 pip. 20 pip sama dengan 200 point. Okay, situ saja dah $20. Boleh faham tak? Faham. Okay, kita ambil yang paling dekat sini contoh. The last entry dekat sini. Okay. Naik sampai atas ni lebih kurang dalam 16 pip. 165 pip. 165 point darab dengan 10 sen. Okay, kita darabkan dengan 5 layer. Dah $82. Okay. Bila mana dia nampak? Cukup 5 layer tu same time frame ke atau different layer? Depends lah. Depends dekat trader tu sendiri. Sama ada dia jenis orang yang suka. Dia sebenarnya macam ni. Bila mana kita nampak a confirmation yang memang confirm market akan pergi situ. Contoh, kita dah tak tunggu dah. Apa nama time frame kecil ke apa ke, dah tak tunggu dah. Faham tak? Sebab that is a hot zone. Yang memang dia akan sampai situ. Faham tak? Faham juga. Regardless apa time frame sekalipun, the price is the same. Jadi rujukan trader tersebut adalah price zone, bukan lagi time frame. Faham? Okay. Sebab dalam masa yang sama, dia akan depo kecil. Let's say, equity tu kita kata $10, $15, contoh, $30. Satu amount yang dia willing to loss. Dan dia tahu sekiranya benda tu sampai dekat dia punya TP, dia akan dapat lebih kurang dalam macam kita kira tadi, $83? Lebih kurang? Boleh? Boleh. Okay. So that is one of the way macam mana cara nak entry lah. Tapi saya bukan jenis orang yang macam tu. Cumanya macam yang soalan Wong tu tadi kan. Apa nama, nak entry ke, nak sell ke, macam mana ke. Saya tak boleh nak jawab soalan tu sebab saya akan bias dengan saya punya favor. But then penjelasan saya adalah daripada segi movement.
Bila mana kita nampak movement daripada point A ke point B dan kita cuba untuk mengambil peluang. Dan sampai sekarang saya cakap terang-terang, saya masih lagi tidak berjaya untuk versatilekan saya punya style of entry. Saya tak berjaya. Saya cakap terang-terang. So saya jenis orang yang kadang-kadang sampai terlupa entry lah. Kadang-kadang tu. Awal-awal dulu guys, saya nak mendidik diri saya untuk swing. Bayangkan, saya entry, saya dah deposit, saya dah entry, lepas tu saya delete account tu. Saya ada satu buku yang mana ada account number, ada password, ada server, dan saya bagi kat bini saya. Saya remind bini saya lepas bulan ke, lepas 2 bulan ke, buka balik nak tengok. Bini saya lah jadi tukang reminder. Kalau dulu. Tapi kalau sekarang saya entry, memang terlupa. Itu masalah dia. Sebab komitmen kan, kerja, bisnes dan sebagainya. Memang saya terlupa. So, bahayalah, benda tu bahaya. Dan satu kerugian yang saya rasa saya tak nak, memang saya tak nak lah tuan-tuan alami benda ni. Cuba-cubalah belajar untuk versatilekan style of entry. Cubalah. Jangan jadi macam saya. Kalau jadi macam saya, rugi. Sebab dia memerlukan modal yang besar. Kan? Sebab kita trade time frame macam contoh daily, weekly. And then kita nak dia ride on the wave. Benda tu memerlukan modal yang besar. Kalau you dah dapat skill on how to depot kecil, $10, $30, $50 and so on, dan you dapat spot daripada point A pergi kepada point B, memang confirm dia akan pergi. Macam contoh yang kita share tu tadi kan, buy stop tu kan. Kalau dapat skill, master yourself dengan skill tu, berbaloi. Memang berbaloi. Let's say 5 setup. 2 setup jadi, 3 setup fail. Dengan depot $10 lah contoh. So maksudnya modal lebih kurang dalam $50. Katakanlah satu setup dapat $80, 2 setup win dah 160. 160 tolakkan dengan modal 50. Tu modal tu tolak habislah 50 tu. Sepatutnya ada win 2 kan. Balance lagi 110. Still it is a win. 110 simpan siap-siap 50 untuk the next setup, 5 setup lagi nak 5 cycle lagi nak buat. Ada balance lagi 60. So $60 tu bersih. Faham tak? Faham. Cuba. Jangan ikut saya bulat-bulat semata-mata saya dak, jangan. Saya bukan orang yang baik untuk diikuti, dijadikan teladan. Jangan. Tak elok, tak baik. Cumanya grup ni bertujuan untuk kita berkongsi ilmu bersama-sama, pengalaman dan sebagainya. Itu sahaja. Saya tak kata ikut saya, jadi macam saya. Tak, jangan. Saya sendiri pun kalau kata boleh, seronok nak mendidik diri, deposit $10, then account grow $80. Seronok macam tu. Best. Kan? Jangan terlalu badar, kena macam Amin, kena trade swing ataupun minus swing, jangan macam tu. Saya tak kata ikut saya, tak. Cumanya saya kata ambillah ilmu, gunalah sama-sama, kita perbaiki mana yang kurang, kita upgrade mana yang lemah. Itu yang intention yang utama sebenarnya. Okay, boleh guys? Okay, go. Okay, go. Ada apa-apa lagi tak untuk AUD JPY ni? Tak ada dah ke? Tak ada. So far, yang saya nampak setakat ni, GA ni tergantung lah. Sebab kita tak habis kan. So far, kita punya analisis untuk EA, Alhamdulillah, dia steady. Okay, cumanya yang ni, kita pun tak ada update, tak ada apa. Tiba-tiba dia cokeng naik ni. Okay, itu satu benda. AJ pun steady, cantik. AJ mana AJ? AJ Amirul. Okay. AJ pun steady, cantik. Baru semalam kita analisis, dia dah right on the analysis yang kita andaikan. So, itulah benda yang kalau kata boleh, yang saya nak minta tolong sangat-sangat. Macam contoh update analisis tu lah.
Sebab saya dalam grup, saya nampak ada yang share template. Benda tu bagus, sangat-sangat bagus. Terima kasih banyak-banyak. Dan Abang Ravindran pun saya nampak in term of penerangan bertulis untuk GBP AUD pun cantik, bagus kan. Tapi kalau kata boleh buat time to time update, sebab kalau kata buat macam ni, dia akan mengambil masa yang lama tau. You nak typing, you nak explain satu-satu apa semua kan, leceh. Benda tu sangat leceh. Okay. Satu lagi, bila mana dah buat update, analisis dan sebagainya, saya nak minta tolong share template. Share template tu dekat grup. Okey cikgu. Abang Ravindran dah buat dah GBP AUD sampai time frame daily ke H4 ke apa ke, dah siap, share template dekat grup. Okey cikgu. Besok upload cikgu. Semua orang macam tu. Semua orang. Okey. Terima kasih. Supaya ada masa-masanya, saya tak pasti siapa dia, tapi saya rasa Wong lah. Saya rasa. Bila mana dia dah habis buat analisis, dia dah settle analisis apa semua, bila dia buka balik, analisis tu hilang. Betul lah cikgu. Kan, Wong kan? So at least dengan cara share template tu, sekurang-kurangnya dapat mengelakkan daripada buat analisis baru. Okay? Okay. Apa lagi guys? Apa lagi untuk malam ni? Kalau boleh kita nak malam ni biar padat sikit sebab Rabu, Khamis, Jumaat kita tak ada. Okay. Apa lagi ni guys? Apa lagi kita nak bincang ni? Sambung GA tu. Abang Ravindran punya kan? Apa dia? Sambung GA Abang Ravindran punya kan? Sambung apa dia bang? Saya tak dengar. Bukan GA. Dia buat sambungan GA tu. Pergi ke weekly. GA, okay. Tak boleh. Saya tak boleh buat tu. Sebab saya nak tengok macam mana cara Abang Ravindran analisis. Saya tak tengok lagi ni. Okey. Sebab tu saya biarkan GA tu tergantung. Sebab saya nak tengok cara Abang Ravindran analisis macam mana. Kita nampak dia punya sharing dekat grup, kita nampak okay, dia boleh bagi explanation sampai time frame daily, but then template tu saya tak dapat lagi. Ya, saya dengan gambar upload. Apa dia? Cuba nanti saya akan upload juga malam ni. Dah ada dah. Boleh. Okay. Dia bila gambar ni dia tak hidup dengan saya tau. Okey, faham. I cannot go through yourself. Saya tak boleh menembusi diri Abang Ravindran menggunakan gambar. Kalau guna template, saya boleh baca you macam mana. Okey cikgu. Okay, boleh Okey. Abang Asid NZB CHF, betul tak? Jadi CD. NZB CAD. So kalau kata boleh buat recording sekali lah Abang Asid Boleh insyaAllah. Kelvin driving ke? Ya cikgu. Dah balik. Dah balik dah? Ya, dah. Ada nak pilih pair apa? Belum. Tengah fikir. Ingat 3 main factor. Active time frame, minor or major, current or previous. Selepas daripada tu, apa nama tu? Apa 3 benda tu Abang Asid saya sebut semalam? Active time frame, apa tak lupa lah. Benda tu lah. Domino effect ke? Domino effect tu dia yang berkenaan dengan that is the elaboration of active time frame, domino effect tu. Ya betul. Yang mana dia menjadi the decision point dan akan memberikan kesan kepada keseluruhan time frame. Okey. Sebut pasal domino effect. Okey. Cantik. Abang Ravindran bagi satu contoh yang cantik. Okey. Yang saya sebutkan tu tadi, yang zone kat sini ni, kan? So, dia tak kisah, dia cross over time frame.
Sebab dia dah dekat sangat dah dengan SBR time frame daily tu. Nampak tak? Zone tu. Nampak tak? Ya, betul. So ini bendanya kan. Okey, dekat sini SBR. So kalau sekiranya price berjaya untuk cross over this SBR, this particular SBR H4 ni tadi, maknanya zone in between zone dekat sini dengan naik sampai atas ni memang clear cut, tak ada apa, betul tak? Ya, betul. Actually kalau kita refer pada time frame H4, dia boleh naik sampai sini ni. Sebab sini lower low punya point. So daripada sini naik ke atas ni lebih kurang 40 pip. Tu bendanya. Dan dalam masa yang sama, ini merupakan sebuah price yang menjadi titik tolak sekiranya dia berjaya untuk close lebih tinggi daripada kedudukan SBR ni. Automatically the whole structure akan berubah. Faham tak ni? Faham. Ya, faham. Itu yang kata dominoes effect tu. Tu dia. Dan dia ada kaitan pula dengan point A, point B yang memang dia boleh go through macam tu je. Ada kaitan tu. Nampak? Sampai ke tak sampai ni mesej yang saya nak bagi ni? Okey, saya rasa tak sampailah tu. Duk diam je. Abang Asyik tolong. Tak sampai je ku. Yang the last sentence saya tak dapat. Point A, point B tu. Point A, point B tu. Okey. Macam ni. Point A kat sini. Ni dia SBR ni. Ini point A. Ini point B. Okay. Untuk H4. Tapi kalau kita refer pada time frame daily, inilah kawasannya di mana lower high akan berlaku. Ni dia. Faham tak? Faham. So macam mana sekalipun, kalau sekiranya market nak teruskan terjunan ke bawah, dia kena check dekat situ. Boleh? Boleh. Okay. In order to hit on SBR daily punya price ni, kalau kita refer dekat time frame H4, bila mana market berjaya close lebih tinggi dari kedudukan SBR yang saya pakai crosshair sekarang, nampak? Dah tak ada apa dah dia nak naik atas ni. Faham tak? Faham. So ini yang saya kata, point A pergi point B, confirm. Nampak? Nampak. Nampak. Dan benda ini disokong dengan structure time frame daily yang mana this is the price yang dia kena buat, kena hit on, kena touch. Faham. Boleh faham tak? Faham juga. Okey, Abang Asyik tolong sekarang tolong ni baliklah. Kalau nak saya ubah time frame, bagi tahu. Nak cakap dengan siapa Nak cakap dengan semua orang Semua orang. Saya kena minta tolong Abang Asyik untuk refresh balik ayat saya supaya orang mudah faham. Ini sebenarnya dia retracement aja. Kan? Untuk mencari, kita nak tengok sekarang ni dalam H4 ni kita nak tengok dia downtrend. Tapi sebelum dia sampai downtrend tu kita nak mencari dia punya lower high dulu. Kan? Adakah macam gitu? Semua orang faham tak? Betul tak? Jadi lower high tu tak semestinya dekat box biru. Dia alang kepalang lah orang cakap. Dia boleh naik sampai yang lower low tu, itu kira macam sweet spot lah. Baru dia boleh turun bawah. Adakah macam gitu? Ya, Faham betul. tak ni? Faham juga, betul. Faham. Okey. Betul Kelvin juga. faham tak? Kelvin hilang. Kalau dia break itu lower high, dia break dekat itu weekly punya.
Kalau dia sambung naik, Tak ada masalah lah sebab sekarang ni box biru tu yang kita discuss tadi, entry dekat situ ialah buy stop. okey. Oh, Faham tak? okey, faham. Itu entry yang kita discuss. Sekarang ni discussion kita, okey kejap. Discussion kita sekarang ni ialah kita target sini jadi low high. Betul? Tapi, okey, Kelvin tanya pukul curi kan dekat Abang Latif pagi tadi kan? Ya. Ni pukul curi. Nampak? Yalah. Okey. So, kita nampak ada kemungkinan yang sebenarnya market akan jadi macam ni. Faham? Ya, betul. Okey. So, sebenarnya untuk kita entry sell dekat sini ada risiko. Faham tak? Betul? Okey. Sebab dia boleh naik lajak sampai atas ni. Ya. Okey, faham? Faham. Bila mana kita nampak ada chances yang market akan naik sampai atas ni, okay, so kita nak make use of the kenaikan yang berlaku. Faham tak? Ulang. Last kali. Basit, tolong Basit. Kita sebenarnya nak ride dia punya momentum. Kita dah nampak dia nak naik tu kan. So kita dah dapat satu confirmation dia akan naik sampai mana. Pasal itu ya tempat dia akan stop untuk sampai. Jadi boleh kita nak boleh anggap sebagai retracement lah. Bukan. Betul lah. Untuk saya retracement lah tu. Oh, faham. Betul. Saya retracement tapi untuk cikgu salah. Betul kan? Betul, memang retracement. Oh, faham. Memang pergerakan tu, okey, betul lah retracement. Kenapa pula tak ambil dia retracement? Saya pun jadi, kenapa? Pasal dia punya structure. Pukul curi punya structure tu. Apa? Kejap tuan-tuan, apa penjelasan saya yang membuatkan tuan-tuan kata benda tu bukan retracement, cara terang tu? Pasal tadi tak pakai itu ayat apa perkataan retracement cikgu. Sebab? Itulah. Ingatkan bukan retracement tapi memang retracement lah. Retracement lah, benda tu memang retracement. Ya cikgu, tadi Abang Asyik kata retracement tapi cikgu kata tidak. Itu sebab tu dia. Itu saya kata tak. Ya. Saya tak perasan. Saya tak perasan. Oh, okey. Sorry kalau saya menafikan benda tu sebagai retracement, saya salah. Okey. Tapi saya betulkan balik, sememangnya itu retracement sebab pergerakan itu adalah daripada lower low menuju ke lower high. Confirm itu merupakan retracement. Tapi sekarang ni kita punya main point, kita punya view sekarang ni ialah bukanlah kita nak kita nak sell kat sini. Itu bukan target utama kita sekarang. Bukan itu yang kita bincangkan yang utama sekarang, bukan. Bila mana kita nampak yang mana akan berlakunya retracement, soalan daripada Wong ada tanya tadi sama ada kita nak keep on selling or kita dah nak switch to buying. Ada Wong tanya macam tu tadi. So ada yang saya ada explain yang mana akan ambil kawasan support ni untuk entry, okay, sebab dia target akan naik sampai atas ni. Ada trader yang macam tu. Ada pula yang mana dia rasa sini sangat berisiko untuk entry disebabkan kerana momentum seller sangat tinggi sekarang. Ada kemungkinan dia akan cross over the line of RBS weekly dengan monthly. So dia tak nak entry kat sini sebab bahaya sangat. Cumanya dia nak juga duit, dia nak juga profit dengan cara yang mana risiko yang lebih rendah, iaitu dia nampak rejection berlaku dan destination point dia adalah di kawasan sini, so dia akan entry kat sini. Menjawab tak soalan tu? Ya, Wong. Actually sudah menjawab. Tapi depend on the personal punya trading style lah actually. Ya. Apa dia? Kalau trading style.
Kalau macam saya macam gitulah. Saya dah nampak dekat situ tempat rejection, tapi saya tunggu sampai confirmation. Takkan lepas confirmation baru saya enter. Kira enter dekat tengah-tengah lah juga. Betul lah, saya pun sama. Okey, soalan daripada Kelvin pula. Apa yang Kelvin tanya tadi tu? Dah. Tadi jangan soal jawab. Dah jawab dah. Ada. Sebab apa yang paling penting untuk malam ni yang saya nak tuan-tuan faham ialah mengenali zone yang potensi untuk dia go through memang tak ada halangan. Ini yang saya nak tuan-tuan faham. Ini target yang tinggi lah sebenarnya ni. Ni target tinggi ni. Yang ni sebenarnya target yang kira orang kata first TP lah kat sini. Dapat tak ni guys? Dapat. Sebab ini kita punya target untuk berlaku lower high bagi time frame daily, dan sekiranya SBR ini berjaya dibatalkan, bermula daripada sini naik sampai atas ni memang nothing. Dah tak ada apa dah. Dan soalan daripada Kelvin, bagaimana sekiranya market terus naik ke atas? Better, lagi cantik. Kita tengah buy. Boleh Kelvin? Boleh. Okey. Ada soalan lagi guys? Tak ada. Tak ada juga. Tak ada Okey. So, apa nama tu? Abang Ravindran, tolong nak screen record pun semua dah okey dah. Dah tahu dah cara dia kan? Ya juga. So, tolong buat screen record apa semua. Wong, tolong update analisis untuk EA. Amirul still tak boleh lah kan? Amirul tak boleh nak buat lah. Apa nama, Abang Asid dengan Kelvin, saya nak minta tolong untuk selection pair. Dan itulah apa nama, dia punya factor dia ialah active time frame, minor atau major, kemudiannya previous ataupun current. Benda tu nak kena ada lah. Okay, boleh Tu lagi satu market offer cikgu. Saya rasa market offer lah nombor 3 dia. Saya pun dah lupa sebenarnya. Tapi market offer one of the main point jugalah sebenarnya. Sebab bila mana kita jumpa active time frame, for sure ada market offer kan? Ya. Okay. So, kita tamatkan webinar kat sini. Kalau kata sekiranya saya balik awal, mungkin insyaAllah hari Jumaat nanti kita akan ada webinar pada belah malam. Okay. Tapi kalau kata saya pun balik lewat, saya sampai pun lebih kurang pukul 7, pukul 8 macam tu. So, kita tunda kepada hari Isnin yang akan datang. Boleh Okey, betul cikgu. Boleh. Okay guys, Kelvin nanti tolong sambung WhatsApp lagi sebab saya pun tak done lagi nak go through dengan Kelvin punya isu. Nanti kita sambung dekat WhatsApp, remind saya dekat WhatsApp lah nanti Faham. Okay. So, terima kasih banyak-banyak. Saya harap apa yang kita bincangkan, video recording dan sebagainya, analisis dan sebagainya boleh diteruskan dalam grup. Video chat adalah satu benda yang baru, tapi saya kira dia akan sangat membantu sebab sharing analisis dengan menggunakan penerangan kata-kata, wording-wording yang kat bawah tu pada saya sangat-sangat menyusahkan. Instead of kita record video, kita bercakap sambil kita buat, lagi better. Okay? Kalau nak jimat masa, buat plotting, buat basic marking, belajar dulu, study balik apa benda semua, baru record video dan bagi ulasan. So jimat masa kat situ. Kalau dah record baru nak buat basic marking, baru nak buat plotting, akan makan masa yang sangat panjang. Boleh? Boleh juga. Okay, baik. So guys, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa hari Jumaat. Okay, selamat malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih semua.